بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan dan memberi taufik untuk kita sambung lagi pada malam ini daripada Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi pada kalam Hasyi qawluhu wa sukutihim. Ini liyu'allimul khalqa biaqwalihim wa af'alihim wa sukutihim. Situ Jadi kita sambung pada kata Syekh Syarqawi rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qawluhu wa sukutihim, dan diamnya para nabi, para rasul ni. Kita disuruh ikut. Untuk para nabi dan rasul ni, mereka ditugaskan untuk mengajar manusia sama ada dengan perkataan, perbuatan ataupun diam mereka. Diam mereka ni huwal musamma, itulah yang dinamakan bitakrir, dengan takrir. Ma nusiba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawlan au fi'lan au takriran. Jadi di sini diam mereka yang dimaksudkan ialah takrir, pengakuan. Jadi mengaku dengan cara apa? Dengan cara diam. Ai idza sakatu an fi'li ahadin syai'an, jika mereka diam daripada perbuatan seseorang akan sesuatu. Kalau ada di kalangan seseorang yang buat depan mereka, mereka diam. Tu ikrar daripada mereka. An fi'li syai'in au tarkihi, atau meninggalkan. Seseorang ada yang tinggal, tak buat sesuatu. Lalu mereka diam, menunjukkan benda itu benda yang harus. Maka bila begitu, idza sakatu kana jaizan, maka adalah perkara itu harus. Li'annahum la yukirruna, kerana mereka para nabi dan rasul, mereka tidak ikrar, tidak mengakui ahadan, seseorang, ala batilin, atas sesuatu perkara yang batil. Para nabi dan para rasul tidak akan mengakui perkara yang batil. Bil ijma', secara ijma', maknanya tidak akan mereka ini ikrar, mendiamkan diri atas perbuatan yang batil. Itu disepakati para ulama. Sawa'un, jadi diam ni sama ada perbuatan itu, sama ada ra'auhu, mereka tengok, au lam yarauhu, ataupun mereka tak tengok, lakin balaghahum, tetapi sampai perkara itu, berita itu sampai kepada mereka. Jadi mereka ini tidak melarang atau tak kata apa-apa, maka diam dan ikrar itu juga menjadi hukum. Sama ada mereka tengok sendiri ataupun sampai berita itu pada mereka. Li'anna min khasa'isil anbiya'i, kerana daripada ciri para nabi ni, apa dia? Taghyira. Li'anna min khasa'isi taghyira. Taghyira tu isim li'anna muakhir. Kerana antara ciri nabi ni, mereka tidak akan mereka akan taghyiral munkar, akan mengubah, akan tegur, akan ubah perkara munkar mutlaqan, secara mutlak. Ada saja apa-apa kemungkaran, pasti mereka akan ubahnya. Bi khilafi ghairihim, selain daripada mereka.
Yang orang lain dok mesti. Ha. Nabi ni dia ciri dan khususiyah, ciri istimewa Nabi ni, kalau ada perkara munkar memang jadi kewajipan dan kemestian untuk mereka tu ubah dan mereka cuba baiki, taghyir. Lain dengan umat, lain dengan kita. Ha. Kenapa? Fa idza khasyiya fa innahu, kerana sesungguhnya ghairahum tu fa innahu ay ghairan anbiya idza khasyiya ala nafsihi, jika dia bimbang atas dirinya, saqata anhu wujubut taghyir, maka gugur daripadanya wujubut taghyir, kewajipan untuk mengubah mungkar, untuk menghalang kemungkaran. Itu beza. Kita sebagai umat, antara syarat untuk kita amal ma'ruf nahi mungkar, untuk taghyir mungkar ni, kita disyaratkan jadi wajib itu kalau sekira-kira dia tidak membawa kepada bahaya kepada nyawa. Bukan nyawa sajalah, yang lain-lain pun adalah, tapi dengan mengikut kadar dia. Dia ada tahap dia. Jadi secara umumnya, kalau perkara taghyir mungkar, mengubah kemungkaran itu boleh menyebabkan hilang nyawa, menyebabkan bahaya pada nyawa, jadi hukumnya tak jadi wajib. Nampak? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani. Dia ada darjat-darjat dan ada keadaan-keadaan yang mana perkara itu tidak wajib kita buat kerana bimbang. Jadi kita buat irtikab akhaffi dararaini, melakukan perkara yang mudarat yang paling kurang. Jadi di sini ini tidak berlaku pada Nabi. Sebab apa? Sebab para Nabi, Allah memang dah jaga mereka. Ismah Allah kepada mereka ni, penjagaan Allah kepada mereka, itu dah jaminan bahawa tidak akan ada sesuatu keburukan akan sampai melalui musuh Tuhan kecuali apa yang Tuhan dah tetapkan. Jadi, mereka ni penjagaan yang lebih daripada Allah ini menyebabkan mereka apabila berlaku munkar, mereka akan tegur mutlaqan. Tak ada kait dengan apa-apa dah. Takut bimbang, tak. Sebab khususiyah para Nabi ni mereka terjaga di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah, Tuhan kata, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala pelihara kamu daripada manusia. Ada siapa-siapa yang ingin buat kejahatan, takkan sampai kejahatan tu pada Nabi. Tuhan akan jaga. Nampak? Qawluhu fayanzamu alla yakuna fi jami'iha mukhalafatun, nescaya lazimlah bahawa tidak ada pada sekalian itu menyalahi perkara yang menyalahi Allah Ta'ala. Ka'annahu qala. Jadi kata musannif ini seakan-akan musannif kata fayalzamu, maka lazimlah istihalatu fi'li manhiyati, mustahil melakukan perkara yang dilarang. Wa illa, jika tidak, lakanat ta'atan ma'muran biha, jika tidak, nescaya adalah perkara itu ketaatan yang disuruh dengannya. Wa huwa batilun, dan tentulah itu batil dan mustahil. Tentulah itu tak boleh terima. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, innallaha la ya'muru bil fahsya', sesungguhnya Allah tidak sama sekali menyuruh dengan perkara yang keji dan fahsyak. Fallazimu, maka lazim itu fallazimu liirsalihim, maka yang lazim bagi pengutusan mereka lita'lim, untuk mengajar, lazim dia apa? Adamu jadi khabar kepada fallazim. Fallazim mubtada. Maka hak lazim, apa yang melazimi, apa yang sepatutnya, kerana tujuan nak mengutuskan mereka untuk mengajar, sepatutnya lazimnya adamu wujudil mukhalafah, bahawa tidak berlaku perkara yang menyalahi Tuhan. Sebab Tuhan utus untuk mengajar dan membimbing manusia. Maka tentulah pada perbuatan mereka tu tidak ada mukhalafah. Kalau tidak, macam mana orang nak ikut? Tak? Orang ragu-ragulah nak ikut, kena tanya. Hak ni hak betul daripada Tuhan ke mukhalafah? Hak ni hak taat ke hak bukan taat? Tak. Jadi benda itu menyebabkan jadi ada syak pada wahyu tu sendiri.
Maka bila Tuhan utus untuk mentaklim, mengajar, tentulah tidak akan ada perkara mukhalafah. Wa huwa makna istihalati, itulah makna mustahil fi'li manhiyat, melakukan perkara yang dilarang. Wa qad yuqalu, dan kadang dikata, la yalzamu dhalika. Kadang dikata atas jalan i'tirad. Dia kata apa? Ni orang nak i'tirad, nak kritik, dia kata gini. La yalzamu dhalika. Tak mesti demikian. Tak mesti tu. Tak ada berlazimang, tidak mesti. Kenapa? Idh yumkinu an yursilahum. Kerana mungkin bahawa Allah mengutus mereka litta'lim, untuk mengajar, bil aqwali, dengan perkataan, wal af'ali, dan perbuatan, was sukuti, dan juga diam. Allah Ta'ala kerana boleh jadi Tuhan utus. Tapi wa yaqa'u fi ba'diha, namun berlaku pada sebahagiannya mukhalafatun, berlaku perkara yang menyalahi, berlaku dosa, berlaku menyalahi kehendak, bukan kehendak, menyalahi apa yang Tuhan suruh. Mukhalafah lah, berlaku dosa lah, kita kata mudah tak. Berlaku mukhalafah, kata boleh saja. Maknanya tak ada berlaziman dan tiada perkaitan pun. Boleh Tuhan nak suruh mereka, dia ajar. Tapi dalam masa yang sama boleh berlaku mukhalafah itu. Wal jawabu, dan jawabnya. Ini i'rab qad yuqalu ala sabilil i'tirad sini ya. Jadi jawabnya apa? Wal jawabu, maka jawabnya anna dzalika lazimun bi ma'unatillah. Perkara itu lazim. Lazim dengan ma'unah Allah, dengan pertolongan Allah. Bi ma'unati anna Allah Ta'ala alimun. Perkara itu lazim. Lazim dengan apa? Dengan kita tolongkan. Ma'unah di sini apa ni? Ma'unah dengan maksud bantuan. Pertolongan. Bantuan apa? Bantuan dari segi dalil. Sekarang ni, kita isunya, adakah berlaku berlaziman antara Allah Ta'ala utus Nabi dan Rasul untuk mengajar, antara irsaluhum litta'lim, pengutusan mereka untuk mengajar, dengan apa dia? Fi'li manhi. Gitulah kita tulis. Maknanya, adakah di sana berlaku berlazimang itu? Okey. Makna irsa adamu fi'li lah sini. Adamu fi'li. Jadi lazim ke bila Tuhan utus mereka, para Nabi dan Rasul, untuk mengajar, bahawa tidak berlaku perkara yang dilarang pada diri mereka itu? Jadi itu qad yuqal tu. Maka din dijawab ni, bahawa demikian itu lazim dengan kita bantuan dengan dalil apa? Bima'unati anna Allah Ta'ala alimun bil umuri kulliha, dengan kita berdalilkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala perkara, khafiyyiha wa jaliyiha, yang tersembunyi dan juga yang besar-besar yang nyata. Jadi dalil berlazimah ni ialah sifat Tuhan tu alim. Allah tahu. Alim kat mana? Alim dengan segala perkara. Apa perkaitannya? Perkaitan sebagainya sebut dululah. Bila Tuhan tahu segala perkara, tentulah Allah Ta'ala nak mengutuskan Rasul tu, Rasul yang mana tidak akan melakukan perkara yang dilarang. Sebab segala perbuat kita disuruh ikut Rasul. Maka kalau kita disuruh ikut Rasul, dalam keadaan Rasul itu melakukan perbuatan yang haram, maka dengan secara tidak langsung kita disuruh juga ikut perbuatan yang haram itu. Kalau Rasul andai kata buat perkara haram, kerana secara keseluruhan kita disuruh ikut Rasul. Padahal itu bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, innallaha la ya'muru bil fahsya. Wa qad arsalahum, dan sungguh Allah Ta'ala utuskan mereka liliqtida'i bihim, untuk mengikut mereka. Falau alima minhum mukhalafatan,
Kalaulah Tuhan tahu daripada para Nabi Rasul ni ada berlaku menyalahi perintah, ada berlaku yang melawan apa yang Tuhan suruh, lam yursilhum, nescaya Tuhan tidak akan utuhkan mereka. Lilik tidak, Tuhan tak akan utuhlah supaya untuk diikut bihim dengan mereka. Tiba-tiba Tuhan khabar suruh ikut secara umum. Maka dengan itu pastilah apa yang dibuat oleh mereka itu tak ada perkara yang mukhalafah. Kalau tu ada berlaku mukhalafah, maka Tuhan tak akan suruh ikut secara umum gitu. Wa illa, jika tidak, lakana ta'ala amiran bil iktida', maka jika tidak sedemikian, maka Allah Ta'ala itu dia menyuruh ikut bihim wa fi tilkal mukhalafah. Maka seakan-akan Tuhan suruh ikut dengan para Nabi dan Rasul pada perkara yang menyalahi tersebut. Wa huwa batilun, dan itu batil. Lima taqaddama, kerana barang yang telah tersebut. Faqauluhu fayalzamu, itu ila akhirih itu. Fayalzamu itu tafri'un. Tafri' ala mahzufin. Tafri' ala mahzuf. Takdiruhu wa qad amarana Allah Ta'ala. Wa qad amarana Allah Ta'ala, dan sungguhnya Allah Ta'ala suruh biliktida'i bihim, untuk mengikut mereka. Fayalzamu, maka lazimlah. Maka fa ni panggil fa tafri'. Okey, habis. Qauluhu alladhi ikhtarahum, yang Allah memilih akan mereka. Tuhan yang memilihkan mereka. Ai faddalahum, Allah Ta'ala lebihkan mereka. Wa syarrafahum, Allah muliakan mereka. Wa amanahum, Tuhan mengamanahkan mereka. Bil maddi, baca dengan mat, amana. Bukan aminahum. Amana. Ai i'tamanahum. Amanah dengan maksud i'tamana, memberi amanah. I'tamana, memberi amanah. Ala sirri wahyihi, atas rahsia wahyu Allah. Ai wahyihi as-sir. Wahyu Tuhan yang bersifat dengan rahsia. Ai khafi, yang tersembunyi. Maka sirri wahyihi itu fahuwa min idhafatis sifati, termasuk daripada idhafah sifat lil mausuf. Sebab tu dia takdir, dia takdir wahyihi as-sir. Bila idhafatkan sifat kepada maf'ul, jadi sirri wahyihi. Jelas dah? Wa yuhtamalu, dan diihtimal juga annal idhafata lil bayan, bahawa idhafat itu lil bayan. Ai wahyun huwa sirruhu, wahyu yang mana wahyu itu ialah rahsia Tuhan. Itu idhafah lil bayan. Sirrun, apa ni, wahyun. Sirru wahyihi makna ala sirri wahyihi kan. Mana dia? Ala sirri wahyihi. Ala sirri wahyihi. Jadi dia kata ai wahyun huwa sirruhu. Terbalik ni. Ai sirrun huwa wahyuhu. Patutnya gitu. Sebab idhafah lil bayan. Mana yang diidhafatkan? Diidhafatkan sir kepada wahyu. Wa amanahum ala sirrin. Ai sirrin huwa wahyuhu. Allah Ta'ala memberi amanahkan mereka, memberi mereka amanah di atas rahsia. Apa rahsia itu? Rahsia ialah wahyunya. Jadi ai wahyun huwa sirruh. Bolehlah nak kata wahyun huwa sirruhu, tapi takdir kalam sirrun huwa wahyuhu, gitu. Ni dia kata wahyun huwa sirruhu. Kan ada nuskah yang berbeza. Ini boleh jadi sini. Takdir ni ialah kalau idhafah lil bayan, yang diidhafatkan ialah sirrun, diidhafat pada wahyu. Kalau asal memang sirru wahyihi kan. Sirru wahyi, betul lah. Sirru wahyihi. Tadi takdirnya wahyuhu as-sir, wahyu Tuhan yang rahsia. Jadi boleh anda yang kedua, kita boleh katakan idhafat sir kepada wahyu, idhafah lil bayan. Maka dengan makna Allah memberi amanah kepada mereka di atas rahsia. Apa itu rahsia?
Rahsia itu sirrun huwa wahyuhu. Rahsia itu ialah wahyunya. Patutnya ginilah. Awak nampak pada ana ginilah. Ai sirrun huwa wahyuhu. Jadi sini terbalik. Nak 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 sahihkan atau nak terima atas jalan ni dengan kena jauh sikitlah. Lil bayan ai wahyun huwa sirruhu. Wahyu yang mana wahyu itu ialah sir, rahsianya. Tapi makna benda itu setelah ditakdirkan lepas pada itu. Tapi untuk zahir pada tarkib ini, maka sepatutnya dia kena kata ai sirrun huwa wahyuhu. Boleh buat penjagaan lah sini. Ai sirrun huwa wahyuhu. Wallahu a'lam. Ada nuskah yang lain tolong maklum Okay. Wal muradu bil wahyi. Yang dimaksudkan dengan wahyu tu apa dia? Al muha bihi, perkara yang diwahyukan dengannya. Bukan wahyu dengan makna masdar. Makna masdar wahyu ialah pengwahyuan, proses pengwahyuan, penyampaian daripada Tuhan kepada nabi tu. Itu dengan makna masdar, perbuatan. Dan ini maksud wahyu ialah muha bihi, perkara yang diwahyukan itu. Apa yang diwahyukan itu? Wahwal ahkamu, iaitu hukum. Allati ja'at bihar rusulu, yang datang dengannya para rasul. Wala syakka annaha kanat khafiyatan, dan tidak syak lagi bahawa memang perkara itu perkara tersembunyi. Wala tazharu, dan tidak zahir illa ala al-sinatir rusuli, tidak zahir kecuali melalui lidah para rasul. Okey, habis. Wal wahyu lughatan, dan wahyu pada lughah apa maksud? Al-i'lamu, pemberitahuan. Fi khafa'in, secara tersembunyi. Beritahu secara tersembunyi. Bukan beritahu secara zahir kuat-kuat. Itu i'lan. Ini wahyun. Beritahu secara tersembunyi. Wa yutlaqu, dan diitlaqkan alal amri. Makna dan lafaz wahyu ni juga diitlaq dan digunakan memberi makna al-amri, suruh. Ai wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Wa id auhaitu, dan ketika mana, ai wazkur id auhaitu, sebutlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana auhaitu ilal hawariyin, aku wahyukan kepada golongan hawariyin, pengikut Nabi Isa. Auhaitu bermakna amartu, aku suruh. Jadi wahyu dengan maksud al-amru pun ada. Okey. Lagi. Wa yutlaqu 'alal amri wat taskhiri. Ni maktuf mana ni? Tu pada alal amri wat taskhir, wa 'ala taskhir. Al-wahyu juga datang dengan makna taskhir. Allah menundukkan dan memudahkan. Nahwu. Wa auha rabbuka ilan nahli. Allah Ta'ala mentaskhirkan, mengaturkan, menundukkan, memudahkan. Wa auha rabbuka, dan telah mewahyu Tuhan kamu ilan nahli, kepada lebah. Apa dia? Taskhir. Ai sakharaha, Tuhan memudahkan baginya. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Tuhan wahyu kepada lebah. Jadi adakah lebah ni malaikat sebab dapat wahyu? Ada wahyu dengan maksud sakharaha. Tuhan mempermudahkan, menjadikan kepada mereka, memudahkan mereka litikhadhiha, untuk menjadikan rumah itu minal jibali, daripada gunung-gunung, bukit-bukit, buyuta, akan rumah. Jadi lebah-lebah ni duduk di kawasan-kawasan pergunungan, kawasan-kawasan berbukit. Al-ayata, akmilul ayat lah sampai akhir ayat. Wa qala ba'dhum, berkata sebahagian mereka, apa makna wa auha rabbuka ilan nahli ni? Alhamaha, Allah mengilhamkan kepada lebah.
Makna alhamaha. Maknahu hadaha. Okey. Kata sebahagian mereka alhamaha, Allah mengilhamkan, maksudnya hadaha, Allah menunjukikan jalan. Allah memberi hidayah, menunjukkan jalan lidzalika, bagi demikian itu. Bagi menjadikan apa dia? Menjadikan bukit-bukit itu tempat rumah bagi lebah-lebah untuk bersarang. Wa illa, jika tidak sedemikian, fal ilham, maka ilham itu hakikatan, pada hakikatnya, la yakunu illa lil akili, tidak berlaku, tidak adalah ilham kecuali kepada yang berakal sajalah. Jadi kalau tafsirkan wa auha rabbuka wa alhama, ilham tu pada hakikat untuk orang berakal, lebah tidak berakal. Jadi makna apa ni? Ni makna dengan Tuhan tunjukkan jalan. Tuhan mudahkan, fitrahkan supaya mereka duduk di kawasan-kawasan bukit untuk buat rumah. Okey, wal isyarati, dan isyarah juga atas pada apa? Atas pada alal amri ni. Alal amri. Yutlaku alal isyarah. Wahyu juga diitlakkan dengan makna isyarat. Contoh. Fa'auha ilaihim. Fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiya. Maka Allah mewahyukan kepada mereka. Bukan Allah ni. Wa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Nabi apa ni? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihi salam, apabila dia bermunajat pada Allah untuk dapat anak juga, supaya Allah Taala beri anak, maka Allah Taala tunjukkan apa nama ni, bukti bahawa dia akan tak boleh bercakap. Dia tak boleh bercakap dengan orang. Bila tak boleh bercakap tu, maka cara bercakap dengan orang tu dengan isyarat sajalah. Maka Tuhan sebut dalam Quran kisah ni, fa'auha ilaihim. Fa'auha ilaihim, lalu mewahyu oleh Nabi Zakaria kepada mereka, ansabihu, supaya mereka bertasbih, bukratan wa asyiya, pagi-pagi dan petang-petang. Jadi Nabi Zakaria auha ni apa maksud? Asyara. Nabi Zakaria mengisyarat sebab tak boleh cakap. Dia tak boleh nak bercakap, maka dia terpaksa cakap dengan bahasa isyarat. Dia guna apa? Guna perkataan Allah Ta'ala takbirkan menggunakan auha. Sebab itu bahasa Arab ni penting. Penting sangat untuk faham Quran. Bukan senang-senang, mudah-mudah je untuk kita faham. Bila yak itu makna yak tangan lah. Muka tu muka sungguh lah. Tak ada dah iktibar majas dan seumpamanya. Okay. Wa qad yutlaku, dan kadang diitlak alal muhabihi, atas muhabihi. Wahyu ni juga diitlak atas muhabihi. Perkara yang diwahyukan. Min itlaqil masdari wa yuradu bihil maf'ul. Muhabihi maf'ul. Sebut wahyun tapi maksudnya maf'ul. Benda yang diwahyukan dengannya. Apa yang muhabihi minal ahkami, daripada hukum-hukum, itlaqan secara umum. Lil masdari. Itlaqan lil masdari akan sebagai mengitlaqkan. Itlaqan bukan kait dengan minal ahkam itlaqan. Ini dia punya yutlaqu muhabihi, yutlaqu al-wahyu ala al-muhabihi itlaqan. Ini termasuk itlaqan lil masdari ala ismil maf'ul. Ni dia. Akan sebagai yutlaqu, diitlaqkan akan sebagai itlaq masdar di atas isim maf'ul. Yutlaqu itlaqan. Jadi itlaqan jadi apa? Maf'ul mutlaq bagi yutlaqu. Li bayanin naw'. Itlaq akan sebagai itlaq masdar di atas isim maf'ul. Jadi itlaqan ni bukan nak menerangkan pada hukum. Yutlaqu, diitlaqkan al-wahyu dengan makna muhabihi, itu daripada aspek itlaqan lil masdari ala ismil maf'ul. Mengitlaqkan masdar atas isim maf'ul. Sebut masdar wahyun tapi maksudnya isim maf'ul, muhabihi. Contoh nahwu, in huwa illa wahyun yuha. Tidak adalah ia Al-Quran itu kecuali wahyun yuha.
Wahyu yang diwahyukan. Wahyu dengan maksud apa ni? Muhabihi, sesuatu yang diwahyukan. Wahwal muradu huna, dan itulah yang dimaksudkan di sini. Sirri wahyihi ay perkara yang diwahyukan tu. Kama marrah, sebagaimana telah lalu. Itu baru lughatan tu. Wal wahyu lughatan. Nampak? Wal wahyu lughatan situ. Wa syara'an pula, ay wal wahyu syara'an. Wahyu pada syarak apa dia? I'lamullahi ta'ala nabiyahu, memberitahu oleh Tuhan akan nabinya bima sya'a, dengan apa yang dikehendaki, bi kitabin, sama ada dengan melalui kitab, au bi irsali, hamzah baik bawah, bi irsali malakin, dengan pengutusan malaikat, au bi manamin, atau dengan cara tidur, au ilhamin, atau cara ilham, au bila wasitatin, ataupun tanpa perantaraan. Kama waqa'a li nabiyina, sebagaimana berlaku pada nabi kita alaihi salatu wassalam, tak ada perantaraan tu. Lailatul Isra, pada malam Isra Mi'raj, nabi langsung menerima pada Allah apa yang diterima tu, min fardis salati bila wasitatin, daripada kefarduan sembahyang, berlaku tanpa wasitah, tanpa perantara. Kita berhenti sekejap untuk jawab azan. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا kita sambung sikit lagi. Qala syarihu, kita baca kat luar sebab Abi dah ni, dalam ni kita baca kat luar. Qala syarihu wala syakka anna idafata ar-rasuli
bahawa idafat rasul tu ila Allah, Rasulullah itu. Itu idafat rasul pada Allah Azza wa Jalla. Yaqtadi, memberi faham annahu jalla wa azza, bahawa Allah Ta'ala ikhtarahu, Tuhan pilih dia, lirisalati, untuk mendapat risalah. Kama ikhtara ikhwanahu, sebagaimana Allah Ta'ala pilih saudara-saudaranya al-mursalin, di kalangan para rasul. Sebagaimana Tuhan pilih, ada zaman Nabi, zaman Bani Israel dulu, Nabi Musa, Nabi Isa dan seumpamanya. Begitulah Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika ikhtarahu, lidzalika ay lirisalah. Wa qad alimta, sungguhnya telah kamu tahu, anna ilmahu, bahawa ilmu Tuhan tu muhitun bima la nihayata lahu, meliputi perkara yang tidak ada kesudahannya. Kita dah maklum ilmu Tuhan itu mencakupi dan meliputi setiap perkara tanpa ada kesudahan. Wal jahlu, dan jahil, wa ma fi ma'nahu, dan yang seumpama maknanya, mustahilun alaihi ta'ala, tentulah mustahil atas Allah Ta'ala. Fayalzamu, maka lazimlah, anna tasdiqahu, lazimlah bahawa membenarkan tasdiqahu ta'ala, membenarkan Allah Ta'ala lahum, bagi para Nabi ni, mutabiqun lima fi ilmihi, tentulah bertepatan dengan apa yang ada pada ilmu Tuhan, fi ilmihi ta'ala, minhum, sesuai dan bertepatan, lima fi ilmihi ta'ala minhum, apa yang ada dalam ilmu Tuhan daripada mereka itu, minas sidqi, daripada sifat sidik. Tuhan tahulah, sidqi wal amanati, dan amanah. Fayastahilu, maka mustahil an yakunu, maka mustahillah bahawa adalah para nabi dan rasul fi nafsil amri, pada hakikatnya, ala khilafi ma alimallah, menyalahi apa yang Allah Ta'ala tahu. Ala khilafi ma alimallahu ta'ala minhum, apa yang Tuhan tahu daripada mereka. Wa qad amara Allah Ta'ala bil iktida'i bihim, dan sungguhnya Allah Ta'ala suruh mengikut dengan mereka, alaihimus salatu wassalam, ai bi aqwalihim, iaitu ikut dengan perkataan mereka, wa af'alihim, perbuatan mereka. Fayalzamu, maka lazimlah, an yakuna jami'uha, maka lazimlah keseluruhannya, ala wafqi ma yardah, mengikut apa yang Tuhan redha, Maulana Jalla wa Azza, wa huwal matlub, dan itulah yang dituntut. Fala taqa'u minhum mukhalafatun, maka tidak berlaku daripada mereka apa-apa yang menyalahi pun, aslan, langsung. Waqad zada syaikhu, dan sungguhnya telah menambah oleh syekh di sini, as-sukuta, syekh Imam Sanusi tambah pula satu lagi, aqwal wa af'al, dan sukut. Wa maknahu, dan makna sukut itu, anna rasul, bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza fa'ala ahadun, apabila melakukan oleh seseorang, anna rasul kat sini ya, bahawa apabila ada seseorang melakukan suatu perbuatan, minan nas, daripada manusia, fi'lan, buat satu perbuatan, wa alimahu, lalu Nabi tahu, wasakata, dan Nabi diam, anhu, daripada perbuatan itu, walam yungkir alal fa'il, dan Nabi tidak ingkari di atas fa'il perbuat itu, fayustadal, maka dibuat dalil, bisukutihi, dengan diamnya orang Nabi tadi, ala annahu jaizun lana, bahawa itu harus bagi kita, hak jaizun lana an naf'alahu, harus bagi kita untuk buat, in kana, jika adalah perkara itu, min jinsil ibadah, daripada jenis ibadat. Famatlubun, maka perkara yang dibuat kalau jenis ibadat, famatlubun, hukumnya matlub, dituntut. Hukum yang dituntut lah. Tuntutan nadbun lah. Biasanya ghalib, tuntutan dituntut dengan tuntutan yang bukan mesti. Wa in kana min jinsil adah, dan kalaulah dia daripada jenis adat, perbuatan yang dibuat depan Nabi dan Nabi tidak ingkar tu, daripada jenis adat, jenis bukan ibadat lah. Adat ni benda yang terlibat dengan untuk kehidupan, pakai, minum, dan apa lagi, makan dan seumpamanya. Fa mubah, maka itu dalil kepada benda itu mubahun, harus.
Qala al-musannifu wa yu'khadhu. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung esok pada kalam Muhasyi rahimahullah. Wala syakka. InsyaAllah kita akan sambung di Masjid Putih esok. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.